Dalam pengalaman saya yang sejak terlibat dengan wayang orang ni, saya telah memegang watak-watak seperti Laksmana, Bota. Keluar dengan watak dia, kalau gelak, ketawa ni bukan gelak, dia keluar dengan suara dia jerit ha saja, semua orang dah memang gerun, akan gerun. Wayang orang merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional Jawa, khususnya Jawa Tengah. Cerita yang dimainkan berdasarkan kisah Mahabharata dan Ramayana yang mengandungi pesan moral dan sudah sebati dalam jiwa masyarakat setempat. Persembahannya yang unik dan eksotis membuat penonton terasa terbawa kembali ke zaman dahulu. Wayang orang pertama kali muncul pada abad ke-18 di Solo. Seni pertunjukan ini terinspirasi dari seni drama yang berkembang di Eropah pada ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Syukur bin Muhammad Nur, berumur 61 tahun. Pengalaman saya dalam bidang teater sejak tahun 1979 di Taman Seni Budaya Johor. Pada masa itu saya bergiat bersama dengan kumpulan yang bernama Teater Nol. Arahan kawan saya bernama Rashid Kasman Japar masa itu. Teater yang pertama sekali saya berlakon bertajuk Damak. Watak saya simple je, pengikut Samsing kampung kata. Waktu itu tak ada dialog pun, hanya ketawa saja. Kalau bos ketawa, dia suruh saya ketawa. Jadi itu saja kelakar masa itu. Pasal saya tak tahu apa-apa, tak ada asas teater, tak ada apa, cuma ikut-ikut kawan je. Dan kemudian selepas itu saya melihat satu persembahan teater daripada USM bertajuk Hamlet, lakonan kalau tak silap saya saudara Musa Masran. Di situ saya melihat satu benda yang barulah pada saya. Jadi seronoknya nak berlakon ni. Jadi saya tiap kali ada bengkel teater anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian dan Pelancongan Malaysia Negeri Johor masa itu, saya tak miss. Tiap-tiap tahun saya akan ikut. Kat situ saya rasa saya dah menimba ilmu yang terlalu banyak lah. Banyak yang saya rasa masih tak cukup lagi. Saya rasa pula masih berangan-angan nak jadi seorang pengarah pula. Angan-angan memang tinggi besar lah. Jadi untuk nak merealisasikan angan-angan saya tu, saya beranikan dirilah. Pakat kawan-kawan, jom kita buat satu persembahan teater. Terus masuk pertandingan. Masa tu bila masuk pertandingan tu memang huru-hara lah. Jadi kalah lah, saya tak tahu kalah lah. Jadi teater saya yang pertama saya mengarah untuk pertandingan anjuran Jabatan Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan masa itu, Ayang-Ayang Purwa. Ayang-Ayang Purwa ni saya ambil ilham daripada ataupun bentuk persembahan yang saya gabungkan daripada wayang kulit dan wayang wong. Saya jadikan persembahan berbentuk teater dan masuk pertandingan pada tahun 1992. Alhamdulillah saya johan peringkat negeri dan juga johan peringkat kebangsaan. Alhamdulillah. Menyebut tentang wayang wong Johor, terbentuknya wayang wong Johor itu adalah atas galakan daripada Allahyarham Bapak Margono Setia, seorang tokoh wayang kulit di Johor Bahru. Pada masa itu beliau berada di
bangunan Taman Sri Budaya, terlibat sama dalam program bengkel gamelan. Jadi di situ saya selalu boleh katakan tiap-tiap hari berjumpa dengan beliau dan bertanyakan tentang wayang kulit dan wayang wong. Dia memberi pendapat bahawa wayang kulit di Johor adalah wayang kulit berbentuk wayang purwa, yang tempat di daerah-daerah lain pun tidak ada bentuk yang lain. Di Johor ni adalah hanya satu bentuk saja, wayang kulit purwa. Jadi wayang kulit purwa ni dia berkaitan rapat dengan wayang wong. Wayang wong, perkataan wong ni adalah dalam bahasa Melayunya orang. Jadi wayang kulit adalah dalam bentuk kulit dan wayang orang adalah orang sendiri yang digerakkan berdasarkan wayang kulit itu. Seolah-olah macam wayang kulit itu menjelma menjadi orang lah dalam cerita yang sama, dalam pakaian yang sama dan cerita yang sama. Jadi di situ saya tertarik. Dan saya minta pendapat dengan beliau, adakah boleh dijadikan bentuk agak gabungan. Apabila buat satu persembahan tu, saya gabungkan wayang kulit dan wayang wong, supaya tujuan saya penceritaan itu lebih jelas lagi. Tidaklah nanti orang melihat wayang kulit, ceritanya yang kadang-kadang kita tak faham apa yang digambarkan dalam wayang kulitnya. Contohnya pergerakan beliau, wayang kulit itu macam mana dia pusing, macam dia apa tujuannya itu. Jadi bila dia keluar menjema jadi wayang wong ataupun wayang orang tu, yang dilakonkan oleh orang tu, dia jadi lebih jelas, lebih faham dengan penceritaan itu. Jadi di situ saya minta pendapat beliau dan beliau bersetuju, dan dia malah menggalakkan lagi pakaian-pakaian yang pada watak wayang wong tu dia balik ke tempat beliau di Indonesia dan datang ke Johor dengan siap dengan pakaian. Kami sebenarnya masa itu tak ada kumpulan, kami 2-3 orang je yang buat, tapi pakaian yang beli itu lengkap satu kumpulan. Jadi selepas itu saya kata pakat dengan kawan-kawan saya, bila dah ada pakaian ni, kita tak boleh nak biarkan begitu saja, rugilah kan. Jadi saya pakat terutamanya kawan-kawan yang daripada bidang tarian ni, sebab wayang wong ni dia lebih banyak bergerak dalam gerak tari. Jadi siapa yang boleh ada gerak asas tari tu, kita sama-sama buat. Jadi adalah 5-6 orang kawan-kawan saya yang berminat. Tengok pakaian dia dah minat dah. Jadi dia okey, kita bentuk satu kumpulan, kita cuba buat satu persembahan. Kebetulan pada awal tahun 80-an itu Central Market di Kuala Lumpur boleh kata tiap-tiap tahun mengadakan program bulanan wayang kulit Malaysia. Jadi bila di Johor tu, jemput di Johor, maknanya wayang kulit daripada Johor tu, daripada Taman Seni Budaya lah, kumpulan Pak Margono Siti tadi, dan juga berserta dengan wayang wong, kumpulan-kumpulan saya yang pergi bergerak bersama. Jadi bermula daripada tahun itu saya tiap kali membuat persembahan wayang kulit bersama juga dengan wayang wong. Jadi saya ambil dengan beri nama wayang wong Johor kerana bentuk itu hanya di Johor saja, wayang kulit dan wayang wong. Wayang wong, wayang kulit sama. Antara artis yang popular yang terlibat dalam persembahan wayang wong Johor, salah seorangnya Alice Boon. Masa pertandingan teater pada tahun 1992 yang bertajuk Ayang Yang Purwa, kemudian kami alhamdulillah Johan Kebangsaan. Kemudian pada tahun 1999 penyanyi popular Noraniza Idris, kami buat persembahan di Dewan Jubli Intan Johor Bahru. Beliau memegang watak Sita Dewi. Cabaran utama dalam masa saya membuat persembahan wayang wong Johor tu adalah daripada untuk mendapatkan gerak setiap watak. Sebab setiap watak ni berbeza geraknya, dan juga cara melafazkan dialog mengikut karakter masing-masing, dan juga sambil bergerak sambil juga menari dan sambil juga menyanyi. Yang itu jadi satu masalah yang berat untuk setiap watak, setiap pelakon yang cuba nak menghidupkan watak itu masing-masing.
Harapan saya dalam kesenian wayang wong Johor ini adalah supaya ia berterusan sampai bila-bila, tidak terkubur begitu saja, dan diharapkan generasi-generasi baru ini berminat dalam persembahan tersebut, dan diharapkan juga pihak-pihak yang tertentu terutama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Johor supaya memperkasakan wayang wong Johor ini, supaya kesenian wayang wong Johor ini setanding juga dengan kesenian-kesenian yang ada di Johor yang lainnya. Nama saya Abdul Razak bin Ahmad. Saya berumur 53 tahun. Pengalaman saya mula berkecimpung dengan wayang wong ni, mengenali wayang wong sejak tahun 1988. Pada ketika itu Allahyarham Margono bin Sitir selaku pengasas wayang wong Johor yang menunjuk ajar pada saya di Taman Seni Budaya Johor. Jadi dia telah mengajar saya bagaimana mengenali watak-watak yang terlibat dengan wayang wong. Contohnya seperti Sri Rama, Sita Dewi, Bota, dan yang terlibatlah dengan wayang wong, senang cerita. Jadi apa yang diajar oleh arwah Pak Margono kepada saya dapat pengalaman yang berguna pada saya untuk saya meneruskan wayang wong di negeri Johor ni. Saya Siti Hajar binti Mahmud, berusia 49 tahun. Sekarang berkhidmat di Yayasan Madrasah Johor sebagai jurulatih tari. Dalam bidang tari ni saya dah berkecimpung bermula daripada tahun 1988, berarti sudah hampir 32 tahun saya dalam bidang tari ni. Dan dengan wayang wong ni saya telah melibatkan diri seawalnya lah. Saya mula menari tu dengan tari wayang wong lah, yang mana saya belajar, memang mula-mula belajar dengan arwah Pak Margono Sitir, yang mana dialah yang awalnya yang membawa wayang wong di Johor ni, dan dialah yang mengetengahkan wayang wong Johor ni, wayang wong pada ketika itu pada kami semua di Taman Seni Budaya. Dalam pengalaman saya yang sejak terlibat dengan wayang wong ni, saya telah memegang watak-watak seperti Laksmana, Bota dan juga Sri Rama. Pada awalnya saya pernah satu ketika tu saya memegang dua watak oleh kerana diminta oleh pengarah. Saya memegang watak Bota dan juga Laksmana. Bota dan Laksmana ni adalah satu watak yang berbeza. Jadi kat situlah saya kena mengenali karakter Laksmana dan juga Bota. Dan kebanyakannya watak yang saya pegang adalah watak Bota lah. Saya juga melibatkan diri dalam bidang teater. Saya bermula dalam bidang teater ni sekitar tahun 1998. Pada ketika itu wayang wong jugalah yang mencetus saya, sebab masa tu nak dipersembahkan wayang wong ni, jadi karakter pada awalnya wayang wong Johor ni tak bawa karakter perempuan sangat, sebab tak ramai penari perempuan yang ikut serta. Jadi sekitar tahun 90-an tu telah mereka Cik Syukur ni dah mula nak mengarah ke jurusan lain lah. Maknanya nak gabungkan tari wayang kulit tu dan tari dan wayang wong tu sendiri. Jadi bila tak ramai yang boleh, jadi saya ketika itu terpaksa lah belajar juga dan belajar berdialog masa tu dengan basic yang sangat kurang, tapi alhamdulillah disebabkan jurulatih kita macam Pak Margono sendiri pun, Cik Syukur, boleh dikatakan memaksalah penari wanita yang ada untuk sama-sama berlakon. Jadi di situlah saya bermula belajar sikit-sikit tentang lakon, dan kemudian tentulah
kata orang upgrade diri, dan ikut kursus dan seterusnya. Alhamdulillah sampai sekarang insya-Allah masih boleh berteater, masih boleh ke pentas lah. Pengalaman saya, betul lah dia. Saya pernah memegang 3 watak yang saya rasa watak-watak yang amat mencabar lah, iaitu Bota, Laksmana dan juga Sri Rama. Wayang Wong ni pun agak sukar untuk dibuat oleh kumpulan-kumpulan lain. Satunya bentuk pakaiannya. Kalau tak kena, jadi tak sesuai lah, sebab satu-satu pakaian tu mengikut karakter. Jadi kalau misalnya Sri Ramanya, Sita Dewinya, pemakaiannya dengan tengkolok kepalanya, hiasan kepala dengan hiasan-hiasannya berbeza dengan watak-watak yang lain. Watak-watak dalam wayang wong, perbezaannya adalah itulah seperti mana yang saya katakan tadi. Sri Rama seorang raja yang disayangi rakyat. Kemudian Laksmana adalah adik kepada Sri Rama, dan Laksmana ni adalah seorang yang taat pada abangnya. Beliau juga adalah seorang pahlawan yang setia pada arahan dan juga perintah abangnya. Kemudian watak Rawana adalah raja raksasa yang mengetuai raksasa ataupun bota-bota yang jahat lah, makna raksasa-raksasa yang jahat, seperti Cakil. Cakil adalah orang suruhan Rawana, dan kelebihan Cakil ni dia boleh menyerupai apa saja wajah yang dikendakinya. Itu kelebihan pada Cakil lah. Kemudian Botanya adalah orang suruhan ataupun raksasa suruhan Rawana. Dia akan mengikut apa juga arahan daripada Rawana dan juga Cakil. Itulah beza watak-watak yang ada dalam wayang wong. Lupa Sita Dewi adalah isteri kepada Sri Rama. Sita Dewi ni adalah seorang wanita yang cantik dan juga yang taat pada suaminya Sri Rama. Setiap karakter berbeza bentuk pakaian, berbeza cara pemakaian. Kalau Hanuman itu pun sendiri, dah tentu bila kita panggil Hanuman, pemakaiannya ada iras-iras sebagai seekor kera. Jadi untuk kumpulan-kumpulan lain tu membawa ataupun menampilkan bentuk wayang wong ni agak sukar. Salah satunya selain daripada geraknya sendiri, dengan kostumnya. Kalau tak dapat ataupun lebih kurang, boleh lah, tapi macam bila kalau saya lah yang melihat, dia akan jadi satu yang macam kenapa keluar macam tu. Bukan tak boleh, boleh, tapi macam kurang sesuai. Kami yang kata orang pioneer lah, yang membawa daripada awal, rasa macam ada sedikit rasa kecewa, rasa macam sayangnya kenapa kostum macam ni dibuat macam ni. Kostum yang memang untuk wayang wong buat untuk macam ni. Jadi macam di mana letak tarafnya yang sepatutnya bila wayang wong tu dia ada satu standard yang lain. Kalau tari-tari biasa ni itulah standard dia, biasa lain pula cara pemakaian dan bentuk pemakaiannya. Jadi bukan tahu ikat satu jenis ikatan kain dalam watak wayang wong tu dah rasa macam bukan. Sebenarnya setiap watak itu ikatan kainnya pun berbeza. Kalau macam Sri Rama sendiri pun, ikatan kain batik lepasnya tu bukan yang macam biasa kita nampak. Dia ada jenis bentuk lipatannya dan dia akan nampak lebih gah dan kemas lah sebagai watak hero dalam cerita tu kan. Jadi kalau watak Sita Dewi pun bentuk ikatan tu lagi sangat berbeza, sebab dengan penari-penari pun macam tu, dayang-dayang istana pun begitu. Nampak bentuknya sama, ada ekornya panjang, tapi jenis ikatannya agak berbeza.
Jadi apa lagi dengan watak raksaksanya, watak Hanumannya, cara mengikat kain batik lepasnya. Jadi setiap watak, setiap karakter itu jenis ikatannya berbeza. Makeup pun mengikut karakter. Kalau watak tu Laksmana, makeupnya tak sama dengan Sri Rama. Jadi itu satu-satunya. Bentuk keningnya pun, kalau dia di kalangan raksasa, keningnya akan lebih besar, akan menampakkan dia lebih garang. Tapi kalau watak-watak Sri Rama, Laksmana ataupun yang di istana, lukisan keningnya jauh beza, akan menampakkan watak itu lebih air mukanya lebih lembut, lebih tampan, dan ada ciri-ciri lelaki idaman lah kalau sekarang ni kan. Tapi tetap dengan karakter. Laksmana ni makeupnya akan lebih soft, dan kadang-kadang ada juga wanita yang boleh membawa watak Laksmana. Macam saya pernah bawa watak begitu. Jadi sebab Laksmana ni pergerakannya lebih lembut dan lebih sopan daripada Sri Rama. Kalau watak Rawana ni, dia dah walaupun dia seorang raja, dan dia seorang raja yang memang besar, dan memang kalau sebut Rawana je, sememangnya satu negeri tu akan takutlah. Jadi bagaimana pergerakan Bota? Kalau Bota ni dia larung je pergerakannya, tapi bila Rawana ni dia ada satu-satu, tapi dengan pergerakan yang lebih besar daripada semua watak yang ada. Lebih besar, lebih tangkas, jadi dia dan lebih kasar. Kalau Hanuman sama, pergerakannya besar, tapi ada sopan dan ada tertibnya lagi. Kalau Rawana besar dan memang kasar, dan memang dengar suara dia dari luar saja pun, kalau ada dayang-dayang sudah dah lari. Kalau ada anak-anak kecil ke, ataupun ada, terutama dayang-dayang kalau dengar, berlainan dengan Sita Dewi. Sungguh pun dia seorang yang terlalu lembut, sopan, tapi dia berani menghadapi atau berdepan dengan Rawana. Walaupun memang Rawana tu kalau makeupnya, mukanya dah merah daripada merah yang paling jelas sekali, dengan topengnya bergigi. Jadi memang wajahnya saja pun dah tengok dah menggerunkan. Jadi bila dengan dia keluar dengan watak dia, kalau gelak, ketawanya bukan gelak, dia keluar dengan suara dia jerit saja, semua orang dah memang akan gerun. Tapi kalau macam Sita Dewi, sungguh pun dia perempuan yang sopan dan lembut, berani menghadapi berdepan dengan Rawana. Dan memang setiap pergerakan Rawana itu membawa cirinya yang memang seorang yang bengis, kasar. Jadi itu ada perbezaan. Pastinya berbeza sangat bentuk-bentuk tarian mereka. Sudah pasti, sebab bila kita describe setiap ciri-ciri atau watak-watak itu, pergerakan tarinya akan membawa dengan ciri-ciri dengan watak yang ada. Jadi itu yang saya cakap awal tadi, sukar untuk kita belajar kalau teknik tarinya tak begitu kukuh, ataupun tak kenal tari klasik ni. Jadi memang agak sukar untuk kita bawa. Jadi itulah yang saya rasa yang menjadi cabaran kuat untuk kita bawa tari wayang wong ni kepada kita semualah. Wayang wong merupakan adunan dari dua bentuk permainan tradisi, wayang kulit purwo dan wayang wong, iaitu wayang orang, dan disatukan dalam satu persembahan dengan menggabungkan tiga elemen penting dalam seni persembahan, iaitu lakonan, muzik dan tari.
Wayang wong Johor mula diperkenalkan di Johor oleh seorang tokoh wayang kulit Purwo Johor iaitu Wak Margono Sitir sekitar tahun 80-an. Okey, kekerapan latihan untuk kemahiran sebenarnya pada saya ianya memang perlu. Masa zaman saya dulu seminggu tu 4 hari silang-silang lah makna. Pasal kalau kita ambil jangka masa yang lama, seminggu sekali kita buat, benda tu memang akan memang mendatangkan masalah pada kita untuk mengenali kita punya watak. Jadi macam mana kita nak mengenali tu, itulah maknanya kita perlu perbanyakkan hari-hari latihan. Hari latihan tu kita perlu banyak. Paling tidak pun seminggu 3 kali kita perlu adakan latihan. Baru kita boleh memudahkan kita untuk mengenali, supaya kita tidak lupa. Kalau kita terlalu jarak latihan tu terlalu lama, benda tu akan mendatangkan masalah pada pelajar tu sendiri. Okey, cabaran, kalau nak kira cabaran dalam masa mengajar pelapis-pelapis baru ni, cabarannya memang terlalu kuat kerana pelakon-pelakon ni, wayang wong ni dia tak seperti teater yang biasa kita lihat. Kerana dari segi gerak-gerak lakonnya, pergerakannya mengikut gerak tari. Maknanya dari segi menghafal dialog, selain daripada menghafal dialog, mereka juga perlu mengingati pergerakan-pergerakan yang sepatutnya mereka lakukan dalam menghidupkan sesuatu watak tu. Jadi cabarannya nak memahamkan pelajar-pelajar ni memang makan masa lah. Jadi ia perlu mengambil masa. Menghayati watak ni sebenarnya setiap pelakon tu perlu memahami ataupun mengenali watak masing-masing, watak ataupun karakter masing-masing, apa yang mereka lakonkan. Contohnya Bota orang yang macam mana, Sita Dewi orang yang macam mana, Laksmana orang yang macam mana. Masing-masing pelakon perlu mengenali watak tersebut untuk memudahkan mereka menjayakan ataupun melakonkan watak-watak dengan jaya. Dari segi persefahaman antara pelakon, pada saya ianya salah satu daripada disiplin kita. Bila kita berdisiplin dalam suatu pertubuhan ataupun perkumpulan, makna dalam ni yang memainkan peranan adalah pelakon, pemuzik dan juga penari. Jadi macam mana nak membina sefahaman tersebut, maka perbincangan perlu dibuat antara pemuzik, pelakon dan juga penari. Dan masing-masing faham, yang muzik kena faham pelakon, kehendak pelakon, penari juga kena faham kehendak pelakon, dan pelakon juga perlu faham pada penari pergerakan-pergerakan, setiap kali pergerakan yang buat, kat mana kedudukan yang ni, masing-masing kena tahu. Jadi perbincangan yang paling penting. Jadi saya haraplah ada generasi yang lain untuk sama-sama mengekalkan tradisi yang kita ada, sebab wayang wong Johor ni belakangnya pun Johor, di negeri Johor je lah yang ada, sebab gabungan wayang kulit dan wayang wong tu digabungkan, memang tidak ada. Kalau di Indonesia pun persembahan wayang wong akan dibuat berasingan dengan persembahan wayang kulit. Mudah dan cepat.